orang menjerit nak KWSP ya. Orang sikit, tapi of course kerajaan dia sekat sebab takut kadang-kadang yang dulu saya dengar KWSP, bukan semua, ada segolongan dapat KWSP pergi beli iPhone. Saya pun tak beli iPhone. So maknanya salah guna daripada segi dana tu. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan dan kerajaan terfikir-fikir juga, nanti habislah masa depan. Orang kata apa nak kira masa depan, sekarang nak kira masa hidup. Jadi saya rasa wajar kalau mangsa banjir ni tengok memang dia terkesan semua, dia kena nak keluarkan KWSP, biarlah. Kan sekarang yang penting dia punya rumah dah hancur. Tengok yang Hulu Langat tu tinggal tangga batu. Nasib baik tangga batu. Jadi dia tak hanyut kan. Sebenarnya banjir kilat ni bukan perkara yang asing. Tiap-tiap tahun 2 kali 3 kali itu memang biasa berlaku. Dan soalan ni itu bukan kali pertama saya menyoal. Setiap tahun saya menyoal. Ya, jadi jawapan yang diberi ialah belum ada kajian. Inilah yang menyedihkanlah ya. Tetapi kita tidak boleh give up ya. Kita tak boleh give up dan akan berterusanlah. Jadi apabila benda ni tak atasi, baru ni impact dia lagi teruklah ya. Maknanya impact dia lebih teruk sebab masalah itu berlarutan dan tidak dibetulkan. Malah dikatakan belum ada kajian. Jadi macam itulah. Ya, maknanya kalau kita dalam government kalau kita dalam jabatan-jabatan, kita sibuk bercakap pasal ISO. Dan ISO ini dia ada tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan. Jadi yang negara kita ni banyak menggunakan tindakan pembetulan. Benda dah berlaku nak betulkan memang payah. Jadi sebab itu tindakan pencegahan mesti ya dibuat terlebih dahulu dan kita belajar macam-macam, risk management lah. Kan? Jadi ini yang patut kita buat dulu untuk mengelakkan. Kalau peparetan semua diselenggara secara berkala ya, dengan baik, jadi perkara ini bukan boleh dielakkan tapi dapat dikurangkan kesannya kepada penduduk. Ya, jadi saya rasa kita akan teruslah ya menyatakan macam saya banyak itu isu tempatan walaupun Melaka hari itu tidak begitu teruk as compared kepada Selangor yang dahsyat dia punya impact, tetapi ianya tetap berlaku dan benda ni belum diatasi ya dan dia akan tetap berlaku setiap tahun ya. Jadi kalau benda tu sekarang adalah kita nampak kerja-kerja tu ya, tetapi kita kalau boleh kita buat tindakan pencegahan lebih baik daripada di samping kita membetulkan keadaan. Kita ni sebenarnya kita punya banjir bermula 17 bulan 17 bulan 12. 16 bulan 12, 16 Disember itu adalah hari terakhir untuk penggal itu parlimen, sesi parlimen. Tapi lepas tu disambung Senin satu hari ada usul mengenai yang hukuman pasal COVID ni ya, pasal SOP ya. Tapi 16 bulan tu waktu lunch time kita selalu ada taklimat dan taklimat itu diberi oleh KEXA ya, makna Kementerian sumber air semua ya dengan menteri Dato' Tuan Ibrahim Tuan semualah dan juga dia punya KSU semua bagi. Sungguh detail bagi dan memang hebat. Kata kita ni di dalam dunia kalau rasanya kalau saya tak silap lah, kalau air kita punya level level air tu kalau naik meningkat di 1 tahun berapa mililiter pun kita dah boleh kesan. Hebat betul. Tetapi bila berlaku banjir 2 hari sehari 2 hari lepas tu apa dah jadi ni, tadi cakap hebat benar kan. Kita saya rasa dari segi dasar, daripada segi polisi, undang-undang yang ada kita rasa kita dah bagus. Persiapan pun saya rasa memang ada. Sebab tu kita ada bulan kesiapsiagaan ya. Tapi orang kata orang bijak pandai kata do the right thing right at the very first time. Right? Jadi masalahnya sekarang kalau kita selalu dengar orang kata ada hukum 10-90. 10 itu adalah takdir, 10% itu adalah takdir. Contohnya tiba-tiba kita tak tahu hujan lebat yang untuk sebulan punya turun dalam masa sehari 2 hari menyebabkan banjir, we are taken by surprise. Ya, memang kita tak jangka dan kita tidak macam kata YB Fakrul kata tadi, kita tidak menyalahkan sesuka hati orang apa semua. Tetapi sebagai kita yang dah ada semua prosedur ni lengkap semua, dah ada carta alir apa semua kesiapsiagaan, bagaimana kita react? Ya, takdir tu memang dah berlaku. Tetapi macam mana kita react? Yang 90% tadi, macam mana kita punya line of command? Ya, siapa yang memberi koman? Okey, kalau ini macam ni, askar turun sebab kita tak berani nyap nama orang. Banyak orang berenang pun tak reti.
Berenang macam kita pergi swimming pool ke apa, main lompat-lompat tu yang terkejut, main-main dengan anak itu je. Nak berenang pun tak reti. Tapi benda bahaya macam ni ialah siapa yang perlu? NADMA perlu ke depan segera. Lepas tu askar. Ini memang dia orang punya kerja. YB sebut memang soal NADMA tadi YB. Macam mana dengan isu di mana Datuk Latif yang mengepalai NADMA mengatakan NADMA tidak terlibat dalam ini. Itu saya agak muskil. Saya pun selalu cakap dekat parlimen, kita ni kadang-kadang janganlah berpegang kepada sindrom bangau-bangau. Menyalahkan antara satu sama lain. Apabila kita dalam keadaan begitu, terdesak, kita kena react. Jangan cakap, ini bukan idea saya, ini bukan idea saya. Katakanlah bukan kerja saya, bukan kerja kita orang. No, terlampau sangat bermain dengan had dan juga birokrasi. Yes, jadi maknanya dalam keadaan terdesak begini, kita tidak perlu menunggu dan memanglah kita menunggu macam kita nak lancar perlu berpandu, jangan sebarang je mesti ada order. Tetapi nyawa orang ni, orang dah sampai macam ni, dah ada yang mati, dah ada benda. Jadi benda macam ni boleh dibuat. Kita banyak pegawai yang hebat-hebat. Jadi jangan delaykan benda macam ni. Saya rasa bukanlah kata kita pun tak kata kita adalah perfect. But apa yang terjadi menampakkan ada kekurangan di situ. Bagaimana kita react macam tu. Dan parlimen hari tu iyalah, jadi maknanya angkatan tentera perlu diberi kuasa untuk menggerakkan. Dan kali ini PAP dia sendiri kan, dia komand sendiri, betul? Terpaksa sebab lambat sangat, orang dah mati. Jadi mereka ni parlimen perang ke apa dah tak tahan tengok keadaan. Jadi terpaksa buat. Right? Jadi kalau kita lagi satu, sebab itu apabila, ini kita cakap semua, apabila kita meletakkan seseorang bukan di tempat dia. Jadi itu masalahnya. Sebab itu apabila kita lantik menteri, mesti orang tu reti buat kerja tu. Kalau tak reti, kita ada badan rujuk. Kita ada konsultan ke banyak kita bayar berjuta-juta konsultan ni kadang-kadang. Kenapa benda simple like this? Jangan salah menyalah. Terus buat apa yang ada. Sebab orang tidak akan menyalahkan sebab ini emergency. Macam kita contoh dalam darurat kita boleh buat apa dia. Dalam darurat, kalau dalam Islam pun, benda yang tak boleh dimakan boleh dimakan. Benda yang tak boleh dibuat pun boleh dibuat. So dalam keadaan ini kenapa untuk menyelamatkan? I don't say that. Saya tak kata yang kita ni sempurna. Tetapi benda macam ni dengan kita, dengan hebat, dengan Blue Ocean Strategy lah, dengan inilah, dengan perancangan strategik lah. Bila berlaku macam ni, kita ucap tahniah lah kepada NGO. Pertamanya sebab itu bila nak tubuhkan NGO, niat kena betul. Right? Dan sebenarnya banyak NGO yang bekerjasama dengan kerajaan dan juga bekerjasama dengan contohnya YB. Terutamanya kalau yang YB yang macam kita itu, kita ada, kalau ada kita peruntukkan, itu kita senang bagi dan dia tolong kita sebab kita kurang tenaga. Maknanya bukan saja dari segi dana tu, NGO bila kalau kita peruntukkan pada dia, jadi dia boleh dengan tenaga, dia ada workforce ni untuk tolong. Jadi macam di Tangga Batu, di Melaka, saya rasa sebab banjir yang berlaku hari itu tidaklah sebesar tu. Jadi kalau di Tangga Batu terutamanya dia berlaku di Kerubong. Jadi Kerubong kita ada PPS, jadi saya akan telefon penghulu. Kita telefon penghulu macam mana keadaan apa benda semua, dia akan laporkan macam. Jadi kalau benda tu bantuan tu segera diperlukan, kita akan pergi hantar. Tetapi mereka pun contohnya makan minum mangsa banjir memang telah disediakan. Bomba pun memang dah turun. Lepas tu pihak-pihak maknanya yang agensi-agensi yang terlibat. Tapi Melaka kali ni yang teruk, contohnya Lobok Cina teruk. Lepas tu mana lagi di Hang Tuah Jaya pun. Betul. Tapi kita so far saya rasa tidak ada kehilangan nyawa. Tetapi walaupun macam itu, NGO memang banyak membantu. Menyalurkan bantuan yang mereka pungut juga daripada netizen, daripada orang ramai, daripada rakyat pun banyak yang membantu. Sebab orang Malaysia ni dia punya kasih sayang tu bagus. Dia punya caring tu bagus. Sebab itu kita dapat pujian. Kalau kita tengok TikTok, banyak orang luar puji orang Malaysia ni sebab itu. Tetapi kita kena jaga benda ni. Apabila ada juga yang mengambil kesempatan kan, tetapi banyak yang membantulah. Yang ambil kesempatan tu saya rasa tak banyak.
Ya, jadi macam di Melaka saya rasa tidak hari itu dengan apa yang berlaku, saya tidak mendengar masalah besar. Jadi kita apabila kita bantu terutamanya bila macam tu kita akan pergi dulu tengok, kita akan biasanya orang makan bagi kit makanan, ya. Tetapi saya nak cadangkan contohnya macam apa yang berlaku di Seri Muda, di Selangor apa semua kan. Kita kalau hantar dia kit makanan, saya dengar masak atau bumbung kan. Boleh apa benda berpindah terbumbung, tetapi kita kena buat innovation. Dan saya tengok benda tu sebenarnya kalau dalam askar dia ada bekalkan makanan yang boleh ubur air panas terus masak. Betul. Right. Tetapi ini lagi itu kalau nak air panas. Tetapi saya tengok di Shopee pun saya tengok sudah ada jual, bila kita tengok tu makanannya ready dalam air banjir yang lalu pun dia boleh masak. Dia ada dia punya apa nama istilah dia. Yes, jadi benda tu yang diperbanyakkan. Sebab masa banjir macam mana kita nak takip makanan? Kan orang tu tak boleh masak pun. Jadi perkara-perkara begini, ya. Lepas tu dia punya macam kalau kita bantu macam saya hari tu kita pergi hantar tim. Kita tak hantar tim penyelamat. Tapi hebat dalam Melaka tu kecil-kecil semangat hang tua tu ada tu. Abang Viva tu hebat dia. Ya, berani sungguh dia mengorbankan dia punya apa? Dia tak kisah dia pergi. Jadi orang yang ada keikhlasan. Tapi bukanlah bermakna kita nak createkan banyak Abang Viva ke semua, tapi semangat tu. Tapi semangat yang begitu kalau disatukan ataupun diselaraskan, ya. Ada agensi kerajaan yang macam Abang Viva ni. Betul. Dan dia menyelaraskan perkara ini hebat, boleh tolong, boleh masuk. Tapi itulah cakap dengan arahan yang baik, dengan apa semua yang bagus. Jangan pula halang orang nak hantar bantuan. Ini berat juga. Kan, jadi maknanya kita faham ada dia punya prosedur, tetapi prosedur bila perlu dilonggarkan. Kena tahu matlamat tadi apa, fokus, mesti berfokus benda tu. Jadi bantuan-bantuan begini kita pun hari tu nampak kita turun, saya pergi ke tolong di Sungai Kandis juga, tolong pembersihan kan. Ada lepas tu kita itu kan? Kita tolong dia juga, kita pergi juga mentakap, dahsyat betul kampung tu kan. Kita tak terbayang kalau kita tiba-tiba rumah kita hilang habis semua, balak pula diberi depan rumah, tapi malangnya balak tu kita tak boleh proses. Yang ni bukan, yang ni dekat Sungai Kandis juga. Habis rumah orang tu memang tepi Sungai Kelang tu kan. Tadi YB betul-betul ni, YB bukan cuci tek cicat tadi. Tak ada, itu memang cuti. Lepas tu ingat terror, ingat muda lagi kan. Dah buat bersungguh-sungguh tolong, tapi alamak bila tu sakit belakang. Jadi kita perlukan macam ni lah, kita perlukan orang-orang muda yang banyak tenaga. Di sini kita gemblengan. Ya, jadi maknanya kalau orang muda kita cepat dan dapat willing membantu, ini pasukan daripada apalah sebenarnya daripada Melaka lagi kan, sebab kita bawa kita lead. Jadi banyak yang membantu daripada segala segi, yang kadang-kadang yang tenaga tu penting, walaupun dia tak ada duit tapi insya-Allah kita sediakan bantuan tu. Dia willing nak pergi. Bukan senang nak korban tinggalkan kerja. Betul. Kan? Tenaga willing nak pergi, bukan berbayar pun. Kan? Jadi bagi makan aja. Itu aja. Tapi kita bagi makan, dan sebenarnya yang belah sana pun bila kita datang, yang tempat yang kita bantu pun itu juga Jadi sekarang pun kita dah ada ni, kalau dulu kita tahu Selangor ada surf kan. Baru-baru ni dilancarkan oleh Presiden sendiri khidmat. Khidmat Malaysia. Sukarelawan maknanya yang kalau di Selangor tu Selangor volunteer, tapi khidmat ni diperluaskan di peringkat nasional. Bagus macam tu. Di peringkat dalam bukan saya nak kata parti lah, tapi lebih kepada dia sama macam konsep surf di Selangor, tapi ini di peringkat nasional. Jadi itulah kita rasakan kita benda tu lagi satu. Kita kena aware bahawa kita ni ada volunteers, tapi adakah kita well trained? Yes. Jadi kena ada basic training tu. Dia kena ada di peringkat-peringkat daerah ke. Kalau macam di Melaka kita bukan kita bukan pemerintah. Macam saya YB MOU. YB MOU, tapi tak apalah. YB MOU pun kita ada dana sikit tu, kita boleh berjalan. Jadi ini yang penting. Kalau kita jadi pembangkang ke, macam dia tak bagi dana ke, macam mana kita nak tolong rakyat? Jadi dalam keadaan inilah apabila ada dana tu kita mudah nak bantu rakyat. Macam kalau kan, saya bagi tahu bukan masa banjir ni je. Sebelum ni pun daripada bulan Oktober sampai bulan Disember hari tu kita diberikan peruntukan. Dah lama tak dapat peruntukan. Jadi apa yang saya terkilan tak dapat betulkan rumah-rumah tu tadi, saya dah dapat betulkan 19 rumah.
Ya, jadi sebab prosedur tu dipermudahkan sedikit. Tapi yang peruntukan baru ni kita kena ikut prosedur, kena tengok daripada apa tu, kita tertakluk kepada apa ni, garis panduan ICU dan juga daripada apa tu, daripada pejabat DO semua kan. Itu proses tu kita kena ikut. Tapi apa ni, daripada segi tu kalau saya tak perlu banjir pun kan. Kalau orang banjir pun saya apa ni mesti kita tolong. Tetapi kalau tak banjir pun kita tengok ramai penduduk-penduduk ni kadang saya terkejut baru ni, saya pergi satu rumah tu semua ada yang mengadu. Kalau orang tak bagi tahu, kita tak dapat info ni kan. Kita pergi rumah dia, agaknya kalau kita tolak lerai. Alamak, maknanya itu tak boleh, itu kena buat rumah baru. Jadi prosedur. Tapi itulah dia. Memang tapi sebenarnya benda tu bukannya bakato apa ni cobaan, memang betul-betul wujud benda tu. Jadi mungkin saya nak apa ni mungkin kita dah tiba masa untuk wrap up Jadi saya nak itu kan, iaitu bagi rumusan sekali. Rumusan iaitu dari segi kalau dalam apa ni Islam, sebab ini pun BIPA punya acara sebenarnya kan. Jadi dalam surah At-Taghabun tu ayat 11 bermaksud tidak ada satu musibah menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, tapi Ustaz dah terangkan tadi secara itu kenapa Tuhan turunkan apa ni ujian-ujian ni. Tapi ada kebaikannya apa yang kita boleh nampak. Yang pertama ialah peringatan kepada kita. Peringatan Allah tu jadikan bumi ni sungguh cantik. Jaga alam sekitar ni. Peringatan yang pertamanya kadang-kadang ada di tempat-tempat yang kekurangan daripada agensi pelaksana. Tetapi kita sebagai rakyat ni kena jagalah. Sungai kita buang plastik, buang apa, tengok bila banjir, Masya Allah, air tersekat. Sampah banyak. Jadi ini bukan ke kita secara, bukan saja ini apa, ni kan ada apa ni Majlis Perbandaran, ini ada MBMB apa, tapi kita sebagai rakyat di situ kita kena jangan kesedaran sendiri. Jadi benda tu kalau berlaku memang berlaku saya kata, tapi dapat reducekan dia punya efek tu, kesan tu. Yang keduanya, dengan berlakunya bencana ni sebenarnya Tuhan nampakkan kita ni banyak orang kasih sayang kuat sebenarnya. Yang apa tu dapat kita membantu kita berkorban ni sebab kita sayang kepada sesama kita. Pertama rakyat Malaysia, tak kiralah bangsa ke agama Lepas tu pemahaman politik tu. Kita tak saya tu ada nak tolong katakan nak tolong ni kau UMNO ke kau PAS tak ada. Kita tolong semua. Jadi benda tu kita ketepikan. Kita pun nak tahu dan orang akan lihat sama ada kita jenis macam tu ke, nak bagi bantuan, nak kira parti ke. Allah kata ini amanah. Jangan main bagi politik, bagi bantuan orang susah, nak kira engkau ada nama dalam senarai parti aku ke. Tolong, jangan buat benda-benda macam ni. Lepas tu saya katakan macam macam tadi apa Ustaz kata. Orang menjerit nak KWSP orang sikit, tapi of course kerajaan dia sekat sebab takut. Kadang-kadang yang dulu saya dengar KWSP, bukan semua, ada segolongan dapat KWSP pergi beli iPhone. Saya pun tak beli iPhone. So maknanya salah guna daripada segi dana tu. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan dan kerajaan terfikir-fikir juga nanti habislah masa depan. Orang kata apa nak kira masa depan, sekarang nak kira masa hidup. Jadi saya rasa wajar kalau mangsa banjir ni tengok memang dia terkesan semua, dia kena nak keluarkan KWSP, biarlah. Kan sekarang yang penting dia punya rumah dah hancur. Tengok yang Hulu Langat tu tinggal tangga batu. Nasib baik tangga batu. Jadi dia tak hanyut kan. Tangga je ada tinggal. Jadi maknanya rumah tu macam mana. Right? Jadi benda-benda macam ni menyebabkan kita berfikir balik. Lepas tu lagi satu yang last, sebagai seorang bekas pencara Jadi saya tengok macam mana anak-anak yang menghadapi budak-budak nak SPM, STPM, buku bagaimana? Kan? Budak-budak universiti college komputer entah dah hanyut dah hancur dah, tak boleh guna dah. So benda macam ni habis nak PDPR ke, habis baju sekolah ke PR. Yang mak bapak mampu beli duit tu sikit bolehlah. Tetapi yang betul-betul yang ni nak betulkan pasca banjir ni, ini benda ini yang memberi kesan hebat dan dia punya psikologi lagi kita tak tahu. Dia punya, katakanlah awak nak kahwin, hantaran dia hanyut habis, jadi ke tidak nikah ni, jadi ke tidak bertunang ni kan. Jadi banyak kesan dia. Tapi yang penting selain daripada itu kita ambil pengajaran betul, tetapi jangan kita bersyukur. Kita nasihat orang masa banjir tu tengah stres tu, bersyukur, jangan begini. Kita kena mendalami juga jiwa dia. Tolong sebab kita jangan banyak pula kes mental pula bertambah di Malaysia. Malaysia adalah satu negara yang tinggi dari segi tekanan mental ni. Jadi jangan sebab ini pula ni. Jadi kita yang penting saya rasa dalam kita bersatu, keikhlasan dan kasih sayang.
Ya, itu penting. Dan bila bekerja, saya selalu cakap, bekerja dengan jiwa. Jangan bila ketuk buat, bila ketuk dengan buat. Itu salah orang ni, salah orang ni. Buat apa yang kita boleh. Ya, demi Allah Ta'ala, ya, mendapat keredaan ilahi. Terima kasih. Nabi Rusnah. Jadi